Selamat sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Nur Hidayat. Kumpulan kami telah memilih tajuk makanan dan minuman tradisional dalam masyarakat Sabah sebagai tugasan kerja berkumpulan kami. Dan sekarang kami akan membentangkan dapatan kajian kami. Makanan dan minuman merupakan keperluan asas bagi setiap kehidupan, terutama sekali bagi manusia. Jadi, setiap manusia memiliki cita rasa dan penyediaan makanan yang tersendiri. Namun, apabila diselitkan dengan perkataan tradisional, ini bermakna suatu penyediaan makanan ataupun minuman itu sudah lama ada. Menurut Kamus Dewan, tradisional didefinisikan sebagai bercorak atau bersifat tradisi, yaitu masyarakat-masyarakat yang mengamalkan cara hidup secara turun-temurun. Oleh itu, makanan dan minuman tradisional bermaksud makanan dan minuman yang terhasil daripada suatu tradisi masyarakat secara pengamalan hidup yang turun-temurun. Negeri Sabah secara ringkasnya merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia dan penduduknya terdiri daripada 33 pribumi, lebih daripada 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Di negeri Sabah terdapat banyak makanan dan minuman yang tradisional. Dan di dalam kajian ini, kami akan membahaskan makanan dan minuman tradisional ini secara terperinci. Kami telah menetapkan 3 objektif utama di dalam kajian ini, yaitu objektif pertama, mengenal pasti makanan dan minuman tradisional di negeri Sabah. Objektif kedua, menyatakan sebab mengapa makanan dan minuman tradisional di negeri Sabah perlu dikekalkan dan dipelihara. Dan objektif ketiga, menghuraikan cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan makanan dan minuman tradisional di negeri Sabah. Jadi, tanpa melengah-lengahkan waktu, mari kita bahas objektif pertama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Ladina Chayap, ingin membentangkan hasil kajian saya yaitu makanan dan minuman tradisional yang terdapat di negeri Sabah. Antaranya ialah bosau. Bosau juga dikenali sebagai tinamba bagi suku kaum Dusun Ranau dan Nonsom. Bosau ini terjadi daripada kurangnya kemajuan teknologi pada zaman dahulu untuk nelayan bagi menyimpan hasil penangkapan mereka. Bosau ini bertahan dari 6 bulan hingga setahun. Dan bosau ini terdapat dalam 3 jenis, yaitu bosau sadak, bosau ikan, bosau bambangan, dan juga bosau tuhau. Yang kedua ialah tapai. Tapai merupakan sejenis minuman yang diperbuat daripada beras pulut yang diperam dalam tempoh masa yang lama dalam tajau. Manakala tajau pula merupakan bekas yang bersaiz sederhana maupun besar yang digunakan oleh suku kaum masyarakat di Sabah seperti Karasan Dusun dan juga Murut. Walau bagaimanapun, minuman ini kurang dan suka didapati di tempat awam seperti tamu, yaitu pasar terbuka mingguan yang terdapat di beberapa daerah di Sabah. Dan hanya individu yang mahir saja mampu membuat tapai, kerana sebarang kesilapan dalam proses penapaian mengakibatkan rasa tapai tersebut tidak menepati cita rasa masyarakat di Sabah. Yang ketiga ialah montoku. Montoku merupakan sejenis minuman yang diperbuat daripada nasi yang melalui proses penapaian dan kemudian disuling. Menurut Encik Walter lagi, kekuatan peratusan alkohol di montoku lagi tinggi daripada tapai kerana toku melalui proses penyulingan. Walau bagaimanapun, montoku lagi sukar didapati berbanding dengan minuman tradisional yang lain kerana ianya memakan masa yang lama dan juga menggunakan banyak tenaga untuk menghasilkan sebotol air montoku. Masyarakat Sabah lebih gemar memilih minuman seperti lihing, bahar dan juga tapai kerana mereka tidak perlu menjalankan proses penyulingan untuk minum. Cara membuat montoku. Yang pertama ialah menyediakan bahan iaitu segantang beras yang bersamaan dengan 14 sukatan cawan beras dan yeast. Masukkan beras tersebut sehingga menjadi nasi dan kemudian disejukkan sepenuhnya. Campurkan nasi tersebut bersama yeast ke dalam bekas dan tutup rapat dan dibiarkan selama sebulan. Selepas sebulan, air tapai tersebut disuling dan air tersebut merupakan montoku yang boleh terus diminum setelah disejukkan. Salam sejahtera, pada hari ini saya akan membincangkan makanan dan minuman tradisional Sabah. Pertama sekali kita akan membincangkan berkaitan dengan minuman tradisional, yaitu tumpeng, yang yaitu sejenis minuman tradisional bagi orang Sabah. Tapai biasanya diperbuat daripada beras yang diperam dalam tajau dan juga dikenali sebagai tumpeng, yaitu
beras pulut yang diperam di dalam bekas botol plastik, air mineral, atau bekas botol plastik minyak masak. Sekiranya tapai dibiarkan lama berada dalam tejau, leaching akan terjadi. Jadi dalam case ini jenis minuman akan berubah mengikut berapa lama bahan itu dibiarkan dan akan membawa kepada beberapa jenis minuman yang unik. Bagi masyarakat pada Zan Dusun di Sabah, tapai dianggap sebagai minuman tradisional yang penting dan sudah menjadi lambang ataupun adat turun-temurun mereka. Tapai sudah menjadi sinonim dengan masyarakat pada Zan Dusun. Berbagai faktor yang menyebabkan tapai menjadi antara minuman tradisional yang penting kepada mereka. Caranya adalah faktor-faktor budaya seperti kepercayaan kepada semangat padi ataupun pada pesta keamatan, adat, majelis perkawinan, majelis keramaian, majelis rumah terbuka, majelis merayakan tetamu, majelis pembukaan sebelum perbincangan tunang, kematian, gotong royong, dan berbagai lagi faktor-faktor lain. Selepas musim menuai ataupun musim mengemut, masyarakat Kadazan Dusun akan mengadakan keramaian. Tumpeng menjadi antara minuman utama yang selalunya disediakan semasa keramaian. Di samping itu juga, tumpeng juga akan disediakan sewaktu majelis perkawinan. Tanpa tapai dalam majelis ini, kaum Kadazan Dusun beranggapan bahwa majelis tersebut tidak bermakna. Oleh itu, minuman tapai seperti tumpeng disediakan semasa majelis besar dan istimewa bagi kaum Kadazan Dusun. Seharusnya kita akan membincangkan salah satu makanan tradisional Sabah, yaitu hinawa. Hinawa berasal daripada bahasa dusun yang bermaksud ikan tenggiri dimasak tanpa menggunakan api. Pada zaman dahulu dengan ketiadaan peralatan elektronik modern seperti peti sejuk, maka lahirlah kreativiti etnik dusun untuk mencipta hinawa yang dimasak dengan koipis, yaitu limau nipis. Pada masa yang sama juga, apabila masyarakat kaum Kadazan Dusun bercocok tanam di sawah, mereka sering menyediakan makanan yang ringkas dan mudah disediakan. Hinawa merupakan makanan yang mudah disediakan, oleh itu hinawa menjadi makanan kebiasaan bagi mereka yang pergi ke sawah padi. Hinawa kini menjadi makanan tradisional yang amat digemari oleh pelbagai lapisan masyarakat. Hinawa atau hinawa ginapan merupakan salah satu hidangan tradisional yang istimewa bagi suku kaum Kadazan Dusun Sabah dan boleh dikatakan merupakan antara makanan yang paling populer di kalangan kaum Kadazan Dusun. Hinawa disediakan sama seperti hidangan sushi dari Jepun. Walaupun tidak dimasak, isi ikan segar yang digunakan dibersihkan menggunakan limau nipis. Walaupun begitu, bahan lain seperti cuka juga boleh digunakan. Isi ikan kemudiannya dicampurkan dengan biji buah bambangan yang telah diparut, cili merah, halia, bawang merah, limau kapas, dan garam. Ikan yang digunakan untuk membuat hinawa biasanya adalah ikan tenggiri dan ikan hiu. Namun begitu, ikan hiu merupakan spesies hidupan laut yang diancam kepupusan. Hal ini menyebabkan ikan tenggiri menjadi pilihan dan juga bahan utama dalam proses membuat hinawa. Bahan-bahan laut yang lain seperti stong dan udang juga boleh digunakan dalam hidangan ini. Disebabkan hidangan ini tidak dimasak, semua bahan yang digunakan mestilah segar. Seterusnya kita akan membincangkan makanan tradisional Sabah yang lain, yaitu burasak. Burasak atau lebih dikenali dengan panggilan buras merupakan salah satu makanan yang populer di pantai timur Sabah seperti Sandakan dan Tawau. Burasak merupakan makanan tradisional bagi suku kaum Bugis dan biasanya dimasak ketika hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Buras merupakan antara makanan utama yang sering dihidangkan kepada tetamu. Makanan ini dapat dimakan bersama pelbagai makanan lain seperti ayam masak longkuas atau liku dalam bahasa Bugis. Mengikut adat Bugis, selain perayaan, buras akan dimasak untuk dijadikan bekalan perjalanan kepada anak yang akan merantau ke tempat yang jauh. Bagi generasi tua masyarakat kaum Bugis, perkara ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka jika anak mereka bekerja atau menimba pengetahuan di tempat-tempat yang jauh. Wah, terima kasih Laili dan Elvin karena telah membahas mengenai objektif pertama. Sekarang kita akan masuk yang lebih dalam di dalam objektif kedua. Hai, nama saya Ramya dan hari ini saya akan bincang sedikit tentang demografi. Bagian ini menerangkan keputusan analisis data berdasarkan tindak balas responden terhadap
mengapa faktor atau sebab mengapa makanan tradisional dan minuman tradisional dalam masyarakat Sabah perlu dikekalkan. Kajian yang diperolehi melalui kajian ini adalah bilangan responden melalui persampalan dan respondennya terdiri daripada pelajar UMSK. Demografi yang pertama iaitu peratusan demografi mengikut tempat asal kelahiran responden yang terdiri daripada pelajar UMSK yang juga terlibat dan menjawab soal selidik yang kami sediakan. Kajian ini mendapati bahawa 50 orang responden terlibat dan daripada 34% dari Semenanjung Sabah dan 8% berasal dari Sarawak dan akhirnya 58% berasal dari Sabah. Dan demografi kedua iaitu peratusan demografi mengikut jantina, kami dapati bahawa ada 50 orang responden yang telah terlibat dalam kajian ini dan sebanyak 34% dari keseluruhan terdiri daripada pelajar lelaki UMSK dan selebihnya 66% terdiri daripada pelajar perempuan UMSK. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan salah satu hasil dapatan kajian kami iaitu 5 sebab mengapa makanan dan minuman tradisional dalam masyarakat Sabah perlu dipelihara dan dikekalkan. Antara 5 sebab tersebut adalah yang pertama, makanan dan minuman tradisional dalam masyarakat Sabah perlu dipelihara dan dikekalkan kerana mampu menjadi daya tarikan pelancong. Yang kedua, menjadi sumber pendapatan bagi IKS iaitu industri kecil dan sederhana. Yang ketiga, dalam memaparkan identiti negeri Sabah. Yang keempat, makanan dan minuman tradisional dalam masyarakat Sabah perlu dikekalkan kerana ianya menjadi agen perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dan yang akhir sekali adalah mengelakkan warisan budaya di Sabah daripada ditelan zaman. Sepanjang menjalankan kajian, kami telah mengedarkan borang-borang kepada 50 orang responden dalam kalangan pelajar di UMSK yang terdiri daripada masyarakat yang berasal daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Bagi sebab yang pertama, sebanyak 50 orang telah bersetuju dengan sebab tersebut. Manakala bagi sebab yang kedua iaitu menjadi sumber pendapatan bagi industri kecil dan sederhana, sebanyak 47 orang responden telah bersetuju, 1 orang tidak bersetuju dan 2 orang responden tidak pasti. Bagi sebab yang ketiga, sebanyak 48 orang responden telah bersetuju dan 2 orang responden tidak pasti. Bagi sebab yang keempat, sebanyak 38 orang responden telah bersetuju, 2 orang responden tidak setuju dan 11 orang tidak pasti. Dan yang terakhir sekali adalah sebab yang kelima, sebanyak 44 orang telah bersetuju, 1 orang responden tidak bersetuju dan 5 orang responden tidak pasti. Terima kasih kepada Ramia dan juga Izzuan kerana telah membahas mengenai objektif kedua. Tidak sangka sebanyak 50 orang responden telah bersetuju bahawa makanan dan minuman tradisional mampu menjadi daya tarikan pelancong. Dan sebanyak 48 orang responden pula bersetuju bahawa makanan dan minuman tradisional di negeri Sabah memaparkan identiti negeri ini. Jadi mari kita pergi ke objektif yang ketiga. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya dan Fakrul akan memetangkan serba sedikit mengenai temu bual yang telah kami jalankan. Menurut kajian, terdapat 35% responden yang merupakan daripada suku kaum Kadazan Dusun. Suku kaum ini mempunyai makanan tradisi seperti bambangan, bosau, pinangsakan sada, dan hinata atau dikenali sebagai hinarba oleh suku kaum Kadazan. Manakala 45% pula merupakan daripada suku kaum Bugis. Suku kaum ini mempunyai makanan tradisi seperti ayam pelokok, ayam beruas, barubuk, ambuyan, dan buras. Makanan tradisi yang lain seperti amplang yang terkenal di Tawau dan kuih jala serta kuih lidah buaya juga termasuk, yaitu sebanyak 23% responden yang mengatakannya. Selain itu, terdapat 22% daripada suku kaum Bugis juga mengatakan bahawa minuman tradisi mereka adalah saraba dan pisang hijau. Manakala 78% pula adalah minuman tradisi bagi suku kaum Kadazan Dusun, yaitu tumpung, tapai, lihing, dan tuang. Makanan dan minuman tradisi ini biasanya dihidangkan
pada pesta keramaian seperti pesta keamatan. Dan tidak lupa juga makanan dan minuman ini adalah penting bagi memperingati adat desa masing-masing. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini dilanjutkan oleh Adi Fakhrul. Antara cabaran yang dihadapi oleh golongan muda pada masa kini adalah golongan muda tidak menggemari makanan tradisional di Sabah berbanding makanan moden. Selain itu, golongan muda juga tidak terdedah dengan makanan tradisional di Sabah kerana mereka tidak dihidangkan dengan makanan tradisional itu. Jadi, mereka tidak mengetahui bagaimana bentuk serta rasa makanan tradisional tersebut. Seterusnya, golongan muda lebih menggemari makanan barat ataupun trendy, contohnya seperti Dalgona Coffee, Starbucks Coffee, McDonald, KFC dan lain-lain. Akhir sekali, masyarakat di kampung ketika aktiviti keramaian, mereka tidak menghidangkan makanan-makanan tradisional. Jadi, masyarakat kampung serta golongan-golongan belia tidak mengetahui dan terdedah dengan makanan tradisional di Sabah. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai seorang rakyat Malaysia haruslah lebih mengambil tahu serta mengambil berat akan makanan tradisional di Sabah supaya generasi yang akan datang tidak akan melupakan warisan berharga ini. Terima kasih kepada Fakhrul dan Glorina kerana telah membahas mengenai objektif ketiga. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah ditemu bual oleh mereka sebentar tadi. Good job. Memang tidak dapat dinafikan bahawa hampir 90% golongan belia tidak didedahkan kepada makanan dan minuman tradisional yang terdapat di negeri ini. Tapi bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman, mereka mengetahui semua ini. Tetapi bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar, mereka kemungkinan mengalami kurangnya pendedahan di dalam makanan dan minuman tradisional ini. Mungkin mereka belajar di dalam pendidikan civic dan subjek-subjek yang berkaitan, tetapi tidak pernah mencuba secara realiti. Dan mantan pembantu Menteri Kawangan Negeri Sabah, Datuk Ramli Marahaban, pernah mengatakan bahawa golongan muda perlu diberi pendedahan mengenai makanan tradisi ini agar sentiasa berbangga dengan warisan nenek moyang sekaligus mengangkat martabat makanan tersebut. Terima kasih kepada Dr. Nur Hidayat kerana memberi perhatian dalam pembentangan kami. Sekian daripada kami. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Makanan tradisional yang terdapat di Sabah yang saya tahu, yang pertama adalah ambuyat ataupun kapurung, dan seterusnya ialah barobo. Dan minuman tradisional yang saya tahu adalah sarabak dan ataupun kain panggil pisang hijau. Yang saya tahu contohnya makanan bangsa saya sendiri yaitu buras, ayam lengkuas dan banyak lagi. Jenis makanan yang saya tahu yaitu buras, kuih jala dan juga kuih lidah. Makanan binatang, ambuyat dan bambangan. Minuman tapai. Untuk makanan ialah amplang, dinasakan sada dan monsong. Untuk minuman pula ialah tungkung, lihin dan tapai. Saya tahu ialah kinaba, bokso dan bambangan. Minuman pula tapai dan lihin. Makanan tradisional Sabah bagi suku kaum kami yaitu suku kaum Bugis adalah burasa dan ayam peloko. Kebiasaannya untuk burasa dan ayam peloko ni kita akan dijamukan apabila tibanya perayaan hari raya, dan makanan ini selalu menjadi menu utama lah untuk suku kaum kami. Minuman yang terdapat di Sabah yang pertama yang itu adalah amplang, keropok dan juga tuak. Bagi aku amplang tu adalah sejenis keropok ikan yang memang famous di Sabah. Selain itu yaitu tuak akan diminum pada waktu keamatan untuk orang-orang Sabah. Cabaran yang untuk mengekalkan makanan tradisional adalah pada era sekarang banyak remaja tidak suka makanan tradisional dan lebih gemar dengan makanan moden. Pada pendapat saya, jika sesebuah majlis itu diadakan, makanan tradisi jarang dihidangkan kepada pemuda-pemudi, maka mereka
tahu apa rasa tradisi, makanan tradisi dan minuman tradisi. Generasi muda pada zaman kini lebih memilih makanan yang trending seperti dalgona kopi. Generasi kini lebih cenderung memilih western food daripada makanan tradisi. Hal ini disebabkan lidah mereka yang tidak bersesuaian dengan cita rasa mereka, yaitu makanan tradisi. Cabaran yang dihadapi bagi masyarakat, setahu saya cabaran bagi pihak-pihak ibu bapa ataupun warga kampung apabila mereka melaksanakan suatu aktiviti mereka tidak menyediakan makanan-makanan tradisional. Cabaran dalam mengekalkan makanan tradisional ini adalah wujudnya makanan-makanan viral seperti Korean food, kondom. Cabaran untuk mengekalkan makanan tradisional ini adalah untuk generasi muda kebanyakannya tidak tahu untuk menyediakan masakan ini. Itu yang saya tahu. Cabarannya, sekarang masyarakat Malaysia lebih terpengaruh dengan makanan barat. Kurang mengambil makan tentang makanan. Ya. Tidak. Tidak. Iya. Bagi pendapat saya,